Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Pada hari ini, Mukadimah Amira akan menerangkan kata sendi nama dalam bahasa Melayu. Adik-adik sudah bersedia? Mari kita lihat paparan yang seterusnya tentang maksud kata sendi nama. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Adik-adik, masih ingat lagi apa contoh-contoh kata sendi nama? Baiklah, cuba adik-adik lihat di sini. Terdapat banyak kata sendi nama yang lazim digunakan dalam bahasa Melayu. Tetapi pada hari ini, Mukadimah hanya akan menerangkan hanya 6 kata sendi nama, iaitu dari, daripada, di, pada, ke dan kepada. Adik-adik sebelum ni pernah tak keliru bila masanya nak gunakan kata sendi nama dari dengan daripada, di dengan pada dan ke dengan kepada? Tak mengapa, hari ini Mukadimah akan terangkan satu persatu. Baiklah, adik-adik cuba perhatikan formula ini. M-A-T, mat. M-A-T, mat. Apa sebenarnya M-A-T? M, masa. A, arah. T, tempat. Masa, arah, tempat. Gunakan kata sendi nama dari. Ingat ya adik-adik, M-A-T, mat. Masa, arah, tempat. Formula untuk penggunaan kata sendi nama dari. Kata sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan masa, arah, tempat. M-A-T, masa, arah, tempat. Cuba adik-adik lihat contoh penggunaan kata sendi nama dari yang menunjukkan masa atau waktu. Tempoh pembayaran bermula dari tarikh penyerahan barangan itu. Adik-adik cuba perhatikan perkataan yang diwarnakan dengan warna hitam. Tarikh pukul 9 pagi, pukul 4 petang, semalam, yang merujuk masa atau waktu. Sebab itulah kita kena gunakan kata sendi nama dari. Lihat ayat yang kedua. Mesyuarat itu diadakan dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang. Perkara itu telah diketahui dari semalam. Semalam menunjukkan masa atau waktu. Sebab itulah kita gunakan kata sendi nama dari. Selain itu, kata sendi nama dari juga menunjukkan arah atau tempat. Cuba lihat contoh ayat yang pertama. Angin kencang bertiup dari arah selatan. Selatan yang menunjukkan arah. Kereta itu membelok dari kiri ke kanan. Kiri, kanan menunjuk arah. Jadi kita gunakan kata sendi nama dari. Lihat contoh ayat yang ketiga. Bola itu ditendang dari penjuru padang. Mereka memulakan kerja pembersihan dari sudut kanan dewan itu. Anda datang dari mana? Orang tua itu merantau dari Kedah ke Johor. Ingat, sekiranya menunjukkan arah atau tempat, gunakan kata sendi nama dari. Baik, sudah selesai tentang kata sendi nama dari. Sekarang Mukadimah akan terangkan formula untuk mengingat penggunaan kata sendi nama daripada. B-O-S, bos. B-O-S, bos. Apa itu bos? B-O-S. B, banding. O, orang. S, sumber. Banding, orang, sumber.
gunakan kata seni nama daripada. Ingat formula BOS, banding, orang, sumber. Gunakan kata seni nama daripada. Ikuti penerangannya. Kata seni nama daripada hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda dan unsur mujarad, sumber atau asal kejadian sesuatu benda, dan perbezaan atau perbandingan. Menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda dan unsur mujarad. Adik-adik tahu tak apa sebenarnya maksud unsur mujarad? Unsur mujarad maksudnya ialah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau disentuh atau dirasa oleh panca indera, tetapi hanya ada dalam fikiran. Contohnya kenangan dan kegembiraan. Baik, cuba adik-adik lihat contoh ayat yang pertama. Pemain sarkas itu menerima bola daripada beruangnya. Beruang ialah haiwan. Daripada siapakah gerangan surat ini? Dia menjauhkan diri daripada bahaya dadah. Dalam ayat ini, adik-adik lihat. Bahaya menunjukkan unsur mujarad yang kita tak dapat nak rasa atau sentuh oleh panca indera. Seterusnya, cadangan daripada persatuan kami telah diterima. Seterusnya, kata seni nama daripada juga menyatakan maksud sumber atau asal kejadian sesuatu benda. Lihat contoh di bawah. Meja ini diperbuat daripada kayu. Asal kejadian meja ini daripada kayu. Sebab itulah kita gunakan kata seni nama daripada. Jangan gunakan kata seni nama dari ya. Dari untuk masa, arah, tempat. Masih ingat? Baik. Seterusnya, ukiran itu diperbuat daripada logam. Ukiran itu diperbuat daripada logam menunjukkan asal kejadian ukiran itu yang diperbuat daripada logam. Gunalah kata seni nama daripada. Semua ubatnya daripada akar kayu. Daripada perbincangan itu, lahirlah projek buku ini. Benang berasal daripada kapas. Kebanyakan kuih berasal daripada tepung. Beg itu diperbuat daripada kulit buaya. Jangan gunakan dari ya. Gunakan daripada untuk menyatakan maksud sumber atau asal kejadian. Ahli PIBG terdiri daripada ibu bapa dan guru. Seterusnya, kata seni nama daripada juga menunjukkan perbezaan atau perbandingan, sama ada lebih atau kurang. Perhatikan contoh ayat di bawah. Rumah Ali lebih besar daripada rumah Ahmad. Jadi ayat ini menunjukkan saiz rumah Ali yang lebih besar daripada rumah Ahmad. Sebab itulah kita gunakan kata seni nama daripada yang menunjukkan perbezaan atau perbandingan. Harga kain itu kurang sedikit daripada harga biasa. Kami tiba lebih lewat daripada mereka. Cara berfikirnya lain daripada yang lain. Barang ini lebih bermanfaat daripada barang itu. Suhu tubuhnya meningkat daripada 30 darjah Celsius kepada 39 darjah Celsius. Perangai Ahmad berbeza daripada perangai abangnya. Alhamdulillah, selesai tentang penerangan kata seni nama dari dengan daripada. Sekarang Muallimah akan terangkan perbezaan penggunaan kata seni nama di dengan pada. Adik-adik perhatikan formula ini.
tempat. Untuk menggunakan kata seni nama di, waktu, tempat dan ada pada manusia haiwan digunakan untuk kata seni nama pada. Kata seni nama pada menunjukkan keterangan waktu apabila mendahului kata nama yang menyatakan waktu atau masa. Contohnya, bas kami bertolak pada pukul 7 pagi. Baiklah, adik-adik perhatikan dahulu perkataan yang diwarnakan dengan warna kuning. Pukul 7 pagi, hari, waktu, ketika yang menunjukkan waktu atau masa. Sebab itulah kita gunakan kata seni nama pada. Selain daripada contoh yang Mukadimah paparkan di sini, adik-adik cuba fikirkan apa contoh lain yang menunjukkan waktu atau masa. Ya, contohnya pada tahun lalu, pada minggu lepas, pada hari Ahad yang lepas. Jadi, gunakan kata seni nama pada yang menyatakan waktu atau masa. Contoh ayat yang pertama, bas kami bertolak pada pukul 7 pagi. Seminar itu bermula pada hari ini. Pada waktu itu, ibu bapanya tiada di rumah. Pada ketika itu, saya sedang tidur. Kata seni nama pada juga apabila didahului ada, mesti diikuti oleh kata nama yang merujuk manusia dan haiwan. Contohnya, wang itu ada pada ibu. Ibu merujuk manusia. Sekiranya adik-adik gunakan wang itu pada ibu, tidak betul ya. Gunakan ada pada. Wang itu ada pada ibu. Lihat contoh ayat yang kedua. Sifat jujur dan amanah ada padanya. Nya merujuk kepada manusia. Jam itu ada pada kakak Ali. Betul. Jam itu pada kakak Ali. Salah. Ingat adik-adik, kata seni nama pada apabila didahului ada, mesti diikuti oleh kata nama yang merujuk manusia dan haiwan. Jadi adik-adik perlulah gunakan ada pada. Seterusnya, kata seni nama pada juga digunakan sebagai perkataan yang terletak di hadapan kata nama yang menunjukkan tempat bagi perbuatan sesuatu kerja. Contohnya, adik-adik perhatikan ayat yang pertama. Kaki lembu itu digantung pada cangkuk besi. Digantung ialah kata kerja. Cangkuk besi ialah tempat bagi perbuatan sesuatu kerja. Jadi gunakan kata seni nama pada. Kaki lembu itu digantung pada cangkuk besi. Betul. Sekiranya adik-adik gantikan kata ganti nama pada dengan di, salah ya. Kaki lembu itu digantung di cangkuk besi. Salah. Okey. Seterusnya, layang-layang itu tersangkut pada tiang telefon. Betul. Tersangkut ialah kata kerja. Adik-adik boleh lihatkan contoh ayat yang lain. Tulis ialah kata kerja. Kertas ialah tempat bagi perbuatan kata kerja tulis ini. Jadi gunakan kata seni nama pada. Tulis nama pada kertas ini. Pemberitahuan itu ditampal pada papan kenyataan. Ditampal ialah kata kerja. Papan kenyataan ialah tempat bagi perbuatan kata kerja ditampal ini. Sebab itu, gunakan kata seni nama pada. Pemberitahuan itu ditampal pada papan kenyataan, bukan di papan kenyataan. Adik-adik, ingat, jangan keliru tau. Kata seni nama pada tidak boleh digunakan di hadapan kata nama yang membawa maksud sasaran. Seperti contoh yang berikut. Surat ini hendak dikirim pada siapa? Salah.
Surat ini hendak dikirim kepada siapa? Betul. Sebab surat ini sasarannya ialah orang. Jadi, bila kita nak gunakan kata nama yang membawa maksud sasaran, gunakanlah kata seni nama kepada. Contoh lain. Serahkan borang tersebut pada Cikgu Amira. Salah. Sasarannya ialah Cikgu Amira. Gunakan kata seni nama kepada. Serahkan borang tersebut kepada Cikgu Amira. Betul. Berikan wangmu padaku. Salah. Berikan wangmu kepadaku. Betul. Kemalangan itu perlu dilaporkan kepada polis. Jadi dalam ayat ini siapa sasarannya? Ya, polis ialah sasaran. Ya. Jadi gunakan kata seni nama kepada. Kemalangan itu perlu dilaporkan kepada polis. Betul. Berdoalah pada Yang Maha Esa. Salah. Berdoalah kepada Yang Maha Esa. Alhamdulillah, selesai tentang penerangan perbezaan penggunaan kata seni nama di dengan pada. Sekarang, Maklimah akan terangkan perbezaan penggunaan kata seni nama ke dengan kepada. Lihat formula ini. Tempat, masa untuk kata seni nama ke. Tempat, masa untuk kata seni nama ke. Macam mana pula dengan kepada? Sasaran. Sasaran yang merujuk manusia, haiwan dan unsur mujarad. Pecahan dan perubahan keadaan. Gunakan kata seni nama kepada. Masih ingat lagi maksud unsur mujarad? Iaitu sesuatu yang tidak dapat disentuh atau dirasa dengan panca indera, tetapi hanya ada dalam fikiran. Baiklah, kata seni nama ke. Kata seni nama ke digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat atau arah yang dituju, dan digunakan juga di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan waktu atau masa. Jadi ingat ni, kata seni nama ke juga dieja sebagai satu kata yang terpisah. Maksudnya dieja secara jarak daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya. Kata seni nama ke menunjukkan tempat atau arah. Jadi kita lihat contoh penggunaan ayatnya. Jadi perhatikan perkataan yang diwarnakan dengan warna biru. Arah selatan, Kuantan, kiri, kanan, dalam sungai dan kampung yang merujuk tempat atau arah. Sebab itu kita harus gunakan kata seni nama ke. Mari kita baca ayat yang pertama. Burung-burung itu terbang ke arah selatan. Betul. Jadi di sini adik-adik tak boleh nak gunakan kata seni nama kepada. Salah. Burung-burung itu terbang kepada arah selatan. Salah. Burung-burung itu terbang ke arah selatan. Betul. Begitu juga dengan ayat yang kedua. Mereka akan ke Kuantan esok. Kuantan ialah nama yang menunjukkan tempat. Jadi gunakan kata seni nama ke, bukannya kepada. Mereka akan ke Kuantan esok. Betul. Murid itu menoleh ke kiri dan ke kanan sebelum melintas jalan raya. Kiri dan kanan menunjukkan arah. Sebab itulah kita kena gunakan kata seni nama ke. Penyelam itu terjun ke dalam sungai. Betul ayat ni sebab sungai ialah tempat. Osman dan isterinya pulang ke kampung. Betul. Jangan pula adik-adik buat Osman dan isterinya pulang kepada kampung. Salah. Seterusnya, kata seni nama ke juga menunjukkan waktu ataupun masa. Adik-adik perhatikan ayat di bawah. Mereka mengadakan pemeriksaan dari semasa ke semasa. Semasa menunjukkan waktu atau masa.
Okey, begitu juga dengan perkataan yang diwarnakan dengan warna biru. Pagi, petang, pukul 9 pagi, pukul 11 pagi. Yang menunjukkan waktu atau masa. Gunakan kata seni nama ke. Contohnya, mereka mengadakan pemeriksaan dari semasa ke semasa. Ali menunggu temannya di perhentian bas dari pagi ke petang. Mesyuarat itu berlangsung dari pukul 9 pagi ke pukul 11 pagi. Betul. Sekiranya adik-adik gunakan kata sendi nama kepada di sini, salah. Mesyuarat itu berlangsung dari pukul 9 pagi kepada pukul 11 pagi. Salah. Gunakan kata sendi nama ke juga untuk menunjukkan waktu atau masa. Ingat, jangan keliru. Kata sendi nama ke tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk manusia atau binatang. Lihat contoh di bawah. Tolong berikan barang ini ke Ali. Salah, sebab Ali ialah merujuk manusia. Jadi gunakanlah kepada. Tolong berikan barang ini kepada Ali. Betul. Sisa makanan itu diberikannya ke kucing. Salah. Sebab apa salah adik-adik? Sebab kucing ini ialah binatang. Tak boleh gunakan kata seni nama ke. Haruslah gunakan kata seni nama kepada yang merujuk binatang. Ayat yang betul ialah sisa makanan itu diberikannya kepada kucing. Betul. Seterusnya. Jadi lihat. Husin ialah manusia, nama orang. Jadi kita hendaklah menggunakan kata seni nama kepada. Fail itu bertukar tangan daripada Ahmad ke Husin. Salah. Fail itu bertukar tangan daripada Ahmad kepada Husin. Barulah betul ayat ini. Baiklah adik-adik, kata seni nama ke sering berpadanan dengan kata seni nama dari untuk membawa maksud arah ke suatu tempat atau waktu seperti yang terdapat dalam contoh berikut. Dari semasa ke semasa. Berpadanan ke dengan dari. Ke dengan dari. Dari masa ke masa. Dari sebulan ke sebulan. Dari kajang ke seremban. Dari hati ke hati, dari penjuru kiri ke penjuru kanan, dari bandar ke desa. Kata sendi nama kepada. Kata sendi nama kepada terletak di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menyatakan sasaran yang merujuk manusia, haiwan, unsur mujarad, menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan. Menyatakan sasaran yang merujuk manusia, haiwan dan unsur mujarad. Contohnya, sila kembalikan borang itu kepada guru kelas. Jadi di sini, siapa yang menjadi sasaran? Ya, betul, guru kelas. Jadi apabila menyatakan sasaran yang merujuk manusia, gunakanlah kata sendi nama kepada, bukannya ke. Sila kembalikan borang itu kepada guru kelas. Betul. Sila kembalikan borang itu ke guru kelas. Salah. Lisa mengirim surat kepada ibu. Yang menjadi sasaran dalam ayat ini ialah ibu. Lisa mengirim surat kepada ibu. Betul. Lisa mengirim surat ke ibu. Salah. Sisa makanan itu diberikan kepada kucing. Ya, kucing merujuk sasaran haiwan. Sisa makanan itu diberikan kepada kucing. Betul. Sisa makanan itu diberikan ke kucing. Salah. Rumput yang terkumpul itu segera diberikan kepada lembunya. Lembu merujuk haiwan. Jadi gunakan kata seni nama kepada. Iaitu sasarannya ialah haiwan, lembu. Rumput yang terkumpul itu segera diberikan ke lembunya. Salah. Seterusnya, pastikanlah anak-anak anda tidak terdedah kepada bahaya dadah.
Jadi di sini bahaya ialah unsur mujarad yang menjadi sasaran dalam ayat ini. Jadi gunakanlah kata sendi nama kepada. Jangan gunakan kata sendi nama ke. Pastikanlah anak-anak anda tidak terdedah ke bahagian dada. Salah. Seterusnya, kata sendi nama kepada juga untuk menyatakan pecahan. Contohnya, peserta pengkin dibagikan kepada dua kumpulan. Dipecahkan kepada dua kumpulan. Gunakanlah kata sendi nama kepada untuk menyatakan pecahan. Waktu persekolahan dipecahkan kepada sesi pagi dan sesi petang. Bukannya ke. Kerana ayat ini ingin menyatakan pecahan sesi pagi dan sesi petang. Seterusnya, menyatakan perubahan keadaan. Contohnya, suhu badannya meningkat kepada 39 darjah Celsius. Ya, perubahan suhu. Keadaan ekonomi berubah kepada tahap yang lebih baik. Perubahan keadaan, jadi gunakan kata sendi nama kepada. Kata sendi nama kepada sering digunakan untuk berpadanan dengan kata sendi nama daripada. Seperti contoh berikut. Daripada Aminah kepada Salma. Berpadanan daripada dengan kepada. Daripada dengan kepada. Okey. Ayat yang kedua, daripada ayah kepada ibu. Bukannya daripada ayah ke ibu. Salah. Daripada ayah kepada ibu. Betul. Daripada 30 darjah Celsius kepada 39 darjah Celsius. Daripada tahap sederhana kepada tahap memuaskan. Daripada warna biru muda kepada warna biru tua. Baiklah. Itu sahaja penerangan daripada Muallimah hari ini. Terima kasih dan selamat belajar. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.